Pasal kalau Bersatu ni lihat lemah, semangat juangnya pun luntur, tak tahu bercakap, tak tahu nak menurunkan isu masalah, saya tak fikir hasil termasuk PRN yang lalu. Bila kita bercakap, kita tak bohong. Ada setengah pihak bercakap bohong. Bohong-bohong kita walaupun bangkang, kita cakap ni betul. This is a reality of life. Orang kata isu bread and butter. Jadi ini memang dalam tinjauan kita sepanjang masa, yang paling utama di atas, isu utamanya apa? Bread and butter. Saya tak pernah mengwar-warkan, panggil aku abah, tak ada. Dia mulakan di Sabah, tak salah saya. Lepas tu datang ke sini. Mungkin kerana mereka tersentuh dengan apa yang telah saya lakukan. Kami nak dapat gambaran sikit Tan Sri berkenaan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Pribumi, yang mana ini adalah kali ke-6. So apa yang Tan Sri akan melihat dan dibawa ke dalam perhimpunan kali ini untuk lebih fokus kepada parti? Perhimpunan Agung Tahunan kita biasa tiap-tiap tahun kita adakan setahun sekali. Ini ikut perlembagaan parti. Keduanya ialah untuk memberikan peluang kepada ahli-ahli kita di seluruh negara. Kita ada 202 bahagian di seluruh negara untuk membincang perkara-perkara yang dianggap penting. Pastinya yang pertama ialah ucapan dasar saya sendiri yang akan saya sampaikan untuk menyentuh, boleh katakan, semua aspek yang agak utama yang harus kita berikan perhatian. Satu ialah tentang bagaimana kita harus memperkukuhkan Bersatu itu sendiri, wujudkan satu kesatuan yang lebih mantap, memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang maksud perjuangan parti kita, dan selain itu ialah menilai apa yang telah pun kita buat dalam tempoh setahun yang lepas. Pencapaian kita, ada juga sedikit sebanyak mungkin kelemahan-kelemahan yang perlu kita atasi. Tapi yang paling utama ialah untuk kita pertamanya menilai secara postmortem tentang keputusan-keputusan PRU yang lalu dan PRN dan juga PRK, di mana kalau ikut data yang kita telah lihat, kita telah mencapai satu kemajuan yang cukup besar, pencapaian yang agak luar dugaan banyak pihak. Selepas saja terbentuk Bersatu hanya lebih kurang 5 tahun, terbentuknya Perikatan Nasional yang saya bentuk hanya lebih kurang 3 tahun, gabungan Bersatu, PAS, lepas tu gerakan yang mewujudkan satu force baru, boleh dikatakan the second force, dan juga sokongan orang-orang Melayu, terutamanya pengundi-pengundi Melayu yang terbesar yang kita perolehi, itu memberikan satu petanda yang cukup baik, bermakna asas perjuangan kita, prinsip yang kita perjuangkan, kepimpinan yang ada, mungkin juga menilai tentang keberkesanan apa yang telah pun kita lakukan itu telah memberikan satu tahap sokongan yang agak luar biasa. Ini akan kita bincangkan. Walaupun kita akan merayakan pencapaian, kita tahu ada juga perkara yang perlu kita teliti dan halusi supaya dalam menghadapi PRN ke PRU ke hadapan, kita sudah wujudkan satu kesatuan dan perpaduan yang cukup mantap di dalam Bersatu dulu, dan juga gabungan kita dengan lain, PAS dengan gerakan dan sebagainya. Tan Sri bercakap tentang sudut pandang melihat apa yang kerajaan buat. Tapi Tan Sri, Perikatan Nasional adalah pembangkang. Macam mana Tan Sri nak melihat dan suara yang dibawa daripada PAT ini kepada kerajaan akan didengar? Ya, kita akan bincang, bukan saja kita bincang hal kita. Saya disebut soal kerajaan dan juga soal kita, peranan kita sebagai pembangkang yang berkesan. Itu telah pun saya sebutkan waktu kita bentuk barisan pembangkang di Parlimen, dan ini akan kita jelaskan nanti sama ada kita perlu memberikan perhatian yang lebih utama, umpamanya masalah rakyat. Yang menjadi pokok sekarang ini ialah rakyat rasa begitu, orang kata, susah. Ya, hidup mereka agak menderita selepas pandemik COVID-19, keadaan patut sudah pulih, tapi ekonomi tidak pulih. Ini akan disuarakan. Lepas itu kita menilai apa yang kerajaan sudah buat ataupun gagal untuk melaksanakan, dan apakah cadangan kita. Ada orang kata, you ni tak nak bercakap, tapi tak ada idea. Ada, di Parlimen kita telah menyuarakan pandangan-pandangan kita,
Tapi kalau kena nilai, itu sudah pun kita suarakan oleh ramai ahli parlimen kita yang aktif. Tapi ini dalam forum bersatu. Jadi kita ambil perspektif dari konteks bersatunya, apakah ahli parlimen bersatu telah berperanan, telah menyuarakan, menyampaikan secara berkesan dan sebagainya. Jadi ini satu peluang untuk kita menilai tentang tahap pencapaian kita sebagai pembangkang yang berwibawa. Apa lagi langkah yang boleh dibuat. Nak diperingatkan, kita baru setahun, tetapi walaupun dalam tempoh setahun, kita telah berperanan untuk menyuarakan apa yang mungkin menjadi isu dan masalah besar negara. Tan Sri sebagai pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri melihat setakat ini dalam setahun ni, dalam skala berapa kepuasan hati Tan Sri dan pimpinan terhadap ahli-ahli parlimen? Saya fikir saya berada di parlimen selalu dan kita berinteraksi dengan mereka. Kita ada sekretariat ahli parlimen Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Ketua Pembangkang Datuk Hamzah Zainuddin. Di situ kita update mereka dengan isu-isu perkara tertentu supaya mereka boleh dengan lebih lantang menyuarakan masalah itu. Jadi bagi saya mereka telah berprestasi. Cumanya mungkin ada lagi ruang yang ke depan di mana mereka boleh berperanan lebih sergas, lebih lantang dan faham isu-isu, bukan isu-isu tempatan atau isu-isu lokal, tapi isu-isu antarabangsa, isu Palestin, isu hubungan negara-negara ASEAN. Ini bidang-bidang yang perlu diteroka dan disuarakan untuk menunjukkan bahawa kita faham apa yang sedang dihadapi oleh negara dan apa peranan kita sebagai pembangkang untuk memberi pandangan pada pihak kerajaan soal kerajaan nak terima dan kita, supaya rakyat melihat sebenarnya pembangkang ini pembangkang berkesan, menyuarakan fakta, bukan auta, menceritakan perkara yang hak, bukan fake ataupun reka-reka. Saya fikir itu bukan bidang kita. Bidang kita ialah menyuarakan yang hak, bercakap yang benar, supaya perkara-perkara yang kita bangkitkan itu, pertama rakyat tahu kita bangkit masalah, yang kedua soal sama ada kerajaan respon pada perkara itu. Bersatu ni kita boleh lihat kata mungkin sebelum ni agak bernasib baik daripada macam kita melihat sebahagiannya dulu daripada UMNO, lepas tu dalam Pakatan Harapan 1.0, dalam kerajaan Tan Sri dan kerajaan keluarga Malaysia. Cuma ketika hujung ni baru setahun dia sebagai pembangkang yang betul-betul progresif, sebagai pembangkang berperanan. Cabaran yang betul-betul dihadapi sebagai dalam Perikatan Nasional ni untuk dibawa ke dalam persidangan agung tahunan nanti, Tan Sri melihat macam mana? Walaupun kita waktu dulu kita ada gabungan parti-parti tertentu, tapi kalau saudara lihat dalam tempoh yang terkini terbaru setahun saja masa waktu pilihan raya umum, di mana kita berdiri atas kaki kita sendiri. Maksudnya kita sebagai bersatu dengan kepimpinan yang ada, tidak ada kata orang bantuan orang-orang tertentu sebagai contoh, dan kita kerjasama rapat dengan PAS sebagai contoh, dan lepas itu mewujudkan satu image yang agak lebih kokoh, lebih diyakini, dipercayai. Bagi saya itu penting, pasal kalau bersatu ini dilihat lemah, semangat juangnya pun luntur, tak tahu bercakap, tak tahu nak menguruskan isu masalah, saya tak fikir hasil termasuk PRN yang lalu begitu besar sekali pencapaian kita. Kenapa? Itu saudara kena tanya, kenapa dia buat begitu? Adakah kerana saya ataupun kepimpinan yang ada dalam bersatu ataupun gabungannya yang telah membentuk satu gabungan politik yang kokoh, yang diyakini, dipercayai. Bila kita bercakap, kita tak bohong. Ada setengah pihak cakap bohong kita, walaupun pembangkang kita cakap yang betul. Jadi saya fikir itu meningkatkan keyakinan. Dalam politik ini penting soal yakin, percaya, berintegriti, beramanah, bercakap tak bohong, buat sesuatu buat. Itu bagi saya sebagai manusia dan orang politik itu penting untuk dinilai oleh masyarakat, pengundi terutama. Dia yakin, oh ini parti ini dia tak main-main, dia serius. Walaupun baru, kalau banding dengan PAS sudah wujud 72 tahun. UMNO lebih lama, saya baru 6 tahun. Tapi 6 tahun boleh tahan jugalah. Awak pun semua sokong saya sebagai contoh. Itu saya fikir itu satu yang baik, tapi belum dikatakan cukup memadai dengan apa yang telah itu. Kehadapan kita akan bercakap nanti tentang soal isu nak menjadikan bersatu sebagai parti untuk the 21st century.
bila berlaku macam ni, tapi sampai satu tahap mereka sebagaimana yang dikatakan oleh speaker, dia meminta untuk tukar kedudukan kerusi. Kita nak tengok dia tukar kerusi tak apalah. Dia bercakap macam mana? Okey, maknanya kata ini kita akan teliti pasal dia dinamik. Dia kata dia masih bersatu. Okey. Dia hanya digantung. Dia menyokong sana. Katalah ada usul dibawa di parlimen. Di mana sikap dia? Patut kalau kita kata kita tak sokong, dia sokong. Satu. Jadi kalau ikut tafsiran dalam Akta Lompat Parti ke dan lain-lain, dan termasuk dalam perlembagaan bersatu, ada perkara pertimbangan tertentu yang dengan sebab itu membawa kesan pada dia, pada mereka. Kalau dikata ini sudah cross the floor, saya kata aja andaiannya, macam cerita kita ada dulu pun ada kes cross the floor. Bila istilah cross the floor tu macam kau dah lompat. Tapi saya tak nak kata begitu. Pasal satu lagi, tafsiran tu lompat tak lompat saya berbuat. Speaker pula. Masalah ada kelemahan dalam Akta Lompat Parti ini, keputusan dibuat oleh speaker. Speaker adalah pihak kerajaan sebenarnya dari parti PKR. Kalau berlaku begitu, apakah dia akan buat keputusan secara adil ataupun asas sebab dia menyebelahi pihak sana, dia buat keputusan yang hanya menyebelah sana. Contoh saya kata yang kes yang dibawa ke mahkamah. Baru-baru ni kita kalah. Kita cabar tu kerana kita tak puas hati dengan keputusan speaker. Tapi mahkamah kata ini peruntukannya ialah apa keputusan speaker tak boleh cabar. Jadi ada perkara-perkara yang kelompongan ataupun kelemahan-kelemahan yang ini saya fikir mungkin ke hadapan perlu dikaji ataupun perlu pindaan tertentu dibuat. Pihak LU dan PRK terutamanya pelangai menunjukkan peningkatan undi Melayu. Adakah perkembangan sihat untuk bersatu dan PN atau disebabkan orang tidak mengundi? Dua-dua sekali. Perkembangan sihat, ya walaupun kita tak mencapai kemenangan, tapi kalau lihat dia punya majoriti yang kita dapat dalam macam kes pelangai, kita lebih 1,000 lebih tambahan undi daripada dulu. Memang kita tahu kawasan itu susah untuk menang, tapi kita masuk juga. Tapi di pihak UMNO yang calon tu, dia dapat tambah 16 kursi saja, 16 undi saja. Jadi maknanya sudah ada kecenderungan yang besar untuk pengundi untuk Melayu beralih sokongan. Tidak menyokong UMNO, tapi menyokong kita. Tapi kerana kawasan itu kita tahu ada faktor bukan Melayu. Jadi kelemahan kita di situ kita akui, maka itu menyebabkan kita belum mencapai kemenangan. Bukan saja di Pelangai, di Pulai, ya, di Sempang Jeram dulu kita pun meneliti juga betul, maknanya sudah ada satu gelombang Melayu majoriti sokong Perikatan Nasional. Tapi kerana faktor bukan Melayu itu masih lagi menjadi penghalang, jadi menyebabkan kita tak capai kemenangan di situ. Tapi tak apa, ini peringkat permulaan, kecenderungan itu nyata dan kita akan terus usahakan untuk masa ke hadapan. Kempen-kempen yang difokuskan oleh PN sendiri mencapai orang kata denyut nadi rakyat itu sendiri macam mana? Kita tahu apa masalahnya. Melayu, you semua Melayu. Saya tahu apa masalahnya. Ya, kita turun ke bawah mendengar rintihan mereka. Di rancangan tanah Felda, di luar rancangan, di kampung-kampung biasa, apalagi di bandar-bandar Melayu berhadapan dengan isu masalah yang cukup besar. Saya fikir waktu zaman Covid walaupun susah, sekarang lagi susah. Betul tak? Nganggur nampak? Melambung harga. Apa kerajaan buat? Saya turun ke kampung semalam, tanya, apa dia kerajaan buat? Awak tanyalah. Kerajaan Madanon, kenapa mereka tak buat apa-apa? Kenapa pengosongan kerusi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, waktu itu saya pernah jadi menteri, sampai 4 bulan tak terisi? What is so difficult? Maknanya tidaknya begitu orang kata committed Perdana Menteri untuk membantu rakyat menyelesaikan soal pentadbiran itu saja. Apa lagi nak menyelesaikan soal beras, tepung, gula, barang melambung. Kalau saya nak cakap itu. So, bila kita turun di kempen bawah, kita tak sentuh soal-soal yang lain. Yang ini yang dekat pada hati rakyat. Apa dia masalah? Masalah dia pendapatan tak bertambah. Duit nilai dah jatuh. Beli barang harga melambung. Anak tak ada susu. Barang macam-macam lagi. This is a reality of life. Orang kata isu bread and butter. Jadi ini memang dalam tinjauan kita sepanjang masa. Yang paling utama di atas, isu utamanya apa? Bread and butter. Tan Sri dulu dikenali dengan Abah. Tan Sri, apa yang Tan Sri merindui tentang Abah tu?
Macam tiap-tiap hari saya pergi mana-mana. Saya pun semalam pergi masuk ke supermarket dengan anak saya, cucu saya. Semua datang nak ambil gambar. Dia panggil saya Abah. Jadi saya rasa tersentuh jugalah ya. Bukan saya pun panggil arwah bapa saya pun Abah juga. Kenapa? Kerana mereka associate diri mereka dengan saya. Kerana saya bersikap, orang kata, humble dan saya faham masalah mereka. Itu zaman COVID. Saya tak pernah mewar-warkan panggil aku Abah, tak ada. Dia mulakan di Sabah, tak salah saya. Lepas tu datang ke sini. Mungkin kerana mereka tersentuh dengan apa yang telah saya lakukan. Mereka melihat perwatakan saya ataupun apa yang kerajaan waktu saya pimpin lakukan, bantuan-bantuan yang tak henti-henti kita buat. Jadi a sense of apa orang kata friendship, lebih daripada soal setiakawan, kan begitu. Jadi itu terserah pada mereka. Saya bukan manusia yang hendak dipuji-puji dan sebagainya, tapi itu pada mereka, mungkin mereka rasa suka. Dan saya pun rasa suka jugalah bila orang datang nak berselfie, panggil Abah. Ada Bangla pun panggil saya Abah juga. Tak mana. Maknanya apa? Masa ada sense of apa comradeship dalam satu jemaah ni. Kalau kita lihat sudah hampir setahun dah pentadbiran kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara ringkasnya mungkin apa yang boleh Tan Sri simpulkan mengenai pentadbiran kerajaan perpaduan? Dulu waktu saya dia kata gagal, tapi Badan Dunia Antarabangsa recognize tindakan kerajaan Perikatan Nasional menguruskan masalah COVID antara terbaik dunia. Saya tak menyatakan itu, ini perakuan. Mana badan antarabangsa yang boleh recognize bahawa Anwar Ibrahim dalam setahun sudah menjadi Perdana Menteri yang cukup berkesan. Umum di bawah, kalau jangan tanya saya ada prejudis kata saya ketua pembangkang. Tanya orang biasa. Tanya rakyat biasa di bawah. Apa yang itu? Sebahagian besar langsung tidak menerima hakikatnya, melihat kegagalan. Perkara yang mudah. Masalah nak menyelesaikan masalah harga barang tu saya tahu bukan senang, tapi masalah bekalan beras tak cukup tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Mana pergi beras tu? Kalau ada orang sorok, tangkaplah siapa sorok. Contoh saja, menteri pun tak ada nak buat kerja tu. Nak suruh pemangku menteri pun buat kerja itu. Contoh saja. So seolah-olah macam, bukan seolah-olah, fail to really understand the real issue of Malaysia. Isu Melayu, Cina, India. Apa dia perkara pokok? Lepas pandemik COVID itu agak berlalu, patut kita buat, waktu zaman saya ada usaha untuk memulihkan cepat. Dia tak buat. Pasal saya buat itu kerana kalau tak ada satu effort, concerted effort, fokus pada cara nak menyelesaikan masalah sebegitu, dia tak akan pulih. Dan keadaan menjadi lebih terbeban kerana masalah dunia. Perang Ukraine tak selesai, sekarang ni Palestin apa sekali. Jadi keadaan dunia yang tidak stabil, terumbang-ambing, kos melambung macam-macam, memerlukan sebuah kerajaan yang faham masalah itu. Diramalkan tahun depan ekonomi akan merudum. Recession sudah bermula. Saya baca pagi ni tadi. Tapi kalau sekarang pun dalam itu keadaan begini pun tak dilihat berkesan untuk menguruskan soal ekonomi, satu daripadanya lah yang paling pokok, bukan? Yang rakyat mahu ialah bantulah kami miskin, susah, tak ada duit. Tak ada pun bantuan apa. Janji 1000 kali janji. Reform 1000 kali reform. Apa reform yang dibuat? Janji tak pernah tunai. Bohong selalu. Saya tak cakap begitu pasal rakyat kata bohong. Buka mulut bohong. Kadang-kadang tak payah buka mulut pun bohong. Kenapa begitu? Dan kita tahu kenapa. Rakyat tak yakin. You say something but you didn't do. Or you do something else. Lepas tu merantau seantero dunia pergi sana kemari. Banyak duit belanja. Ya, mesyuarat penting, APEC, ASEAN apa sekali. Waktu saya boleh terbang 2 kali saja. Ialah zaman COVID. Saya tak kata tak penting untuk hadir. Tapi kalau setengahnya, ini hantarlah menteri je lah pergi. Yang ni menteri je lah. Oh, timbalan menteri. Aku ada mustahak penting negara. Aku nak cari jalan, nak turun ke kampung baru, nak turun sana, nak tengok apa masalah rakyat. Nampak tak gitu? Tak ada. So, there is a sense of hopelessness. Saya bercakap mungkin ini suara rakyat. Bukan suara Muhyiddin. Kalau Muhyiddin kita tentulah. Dia ketua pembangkang, dia kata gini-gini. Kalau rating 100, dia bagi 10 saja. Tak ada. Itu reality. Cuba buat satu assessment yang tepat. Saya dah baca komen-komen orang-orang kuat dia dulu. Yang menyokong kuat dulu. Kata, what has happened?
to Anwar Ibrahim. This is not Anwar Ibrahim that I know. Lepas tu tindakan-tindakan dia apa? Hasrat niat, vengeance, ambil tindakan apa orang kata political persecution. Saya tak nak tu. Kalau nak menilai itu soal dia lah. Itu, tapi orang tidak melihat itu sebagai satu kerajaan yang humble, kerajaan yang agak faham tentang masalah rakyat, down to earth. Ada.